dalam dunia ni apa yang Allah uji, apa benda yang bukan dari Allah? Jawapannya, dalam dunia ni tuan-tuan, dari sekecil-kecil benda sampailah benda yang paling besar dalam kehidupan kita ni, 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, semua orang ada pengalaman diuji dengan ujian besar, termasuk saya. Nabi kata, sehinggalah kamu berjalan, tiba-tiba jari kamu terkena satu duri kecil saja, dia punya calar dia, itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah. Tuan-tuan, ketahuilah kalau spek kita buka terlepas jatuh, itu juga ujian daripada Allah. Apabila manusia beriman itu sabar, maka dia mendapat markah ketika itu. Tuan-tuan, jangan terlepas pandang benda-benda kecil. Hak ni kesalahan aku lah ni, kan? Hak ni sebab lalai lah ni, kan? Dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam bila diuji, Allah bagi markah. Orang bukan Islam bila diuji oleh Allah, kebaikan itu akan dibalas di dunia. Bagi tahu pada rakan-rakan bukan Islam. Orang yang bukan Islam bila buat baik, Allah akan balas. Ini adil Allah di dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang baik, tuan-tuan cari rakan yang non-Muslim, bila buat baik, tuan-tuan tengok kehidupan dia macam mana. Allah balas kehidupan dia. Allah balas kehidupan dia dengan kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada pengacara majlis, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ni masih lagi hidup, sihat, ada kerja, boleh sarapan. Kemudian Allah muliakan pula untuk bersama dengan dalam majlis ilmu. Yang saya sebut tadi itu sekali lalu je nikmat, kan? Kalau nak senarai semua, lebih dari 1000 nikmat Tuhan bagi. Cuma Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sangat sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang pandai berterima kasih. Tuan-tuan tengok nikmat hak 5 tadi. Allah bagi nyawa, Allah bagi Islam, Allah bagi makan, Allah bagi kerja, bagi ni boleh sarapan semua, kan? Berapa nikmat yang 5 tadi yang kita ucap terima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berapa orang bangun Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana? No? Yang ingat tu Alhamdulillah tu. Yang tak ingat, saya duk peringat ni pun dia tak sebut juga. Dia dengar, dia dengar, oh dia angguk sebut lah, kan, dalam hati. Terima kasih kepada Allah yang mengembalikan nyawa. Kemudian itu mukadimah sikit ya. Yang kedua, tajuk hari ni manisnya ujian Allah. Kan,
Manis ke ujian ni? Ada ke ujian yang seronok? Dapat ujian seronok? Tak ada. Tapi kenapa, di mana manisnya? Tak jadi rancangan Ustazah Bahiyah pula. Noh, di mana manis ujian tu? Orang yang bercakap di depan tentang ujian, penceramah motivasi, ustaz-ustaz, tak ada ujian ke? Rumah tangga dia tak bergolak ke? Kalau nak tahu, kena berkawan rapat lah dengan orang tu. Yang kedua, pagi ni kita sedang berada di alam dunia dan perjalanan kita masih jauh. Kita baru habis alam roh, kemudian rahim, dunia, barzakh, akhirat. Yang berbaki sangatlah jauh sebelum alam rehat ataupun alam untuk diazab, iaitulah neraka. Yang berbaki masih jauh. Kita dah habis dua. Yang kedua-dua alam tu saya tak sedar, tuan-tuan dan perempuan pun tak sedar, iaitu alam roh. Alam roh ni maksudnya ketika itu Allah menciptakan semua roh dan diletakkan di satu tempat. Sejak hari itu, roh tidak pernah binasa selama-lamanya. Tapi dia ada permulaan tak hidup dia? Permulaan mula diciptakan ada. Sebab dia makhluk, dia roh. Waktu tu roh Fir'aun, roh Iskandar Zulkarnain, roh Piramli, roh saya, roh Nabi Isa, semua berada di satu tempat. Kemudian Allah akan arahkan malaikat untuk ambil roh tadi mengikut zamannya. Bila ibu tu mengandung, baru Allah arahkan, pergi ambil roh sekian. Macam fail hari ni lah tuan, 7 tahun punya fail, tuan tengok berapa puluh ribu keping surat kan. Malaikat pergi ambil, bawa roh tu masuk dalam rahim si ibu. Adakah semua malaikat boleh pegang roh? Tak semua. Ni cerita malaikat tuan. Alam malaikat tu, yang tu pun sejam setengah tu. Alam malaikat, ada malaikat di laut, ada malaikat titisan hujan, ada malaikat yang menurunkan rezeki, ada malaikat yang mencari majlis ilmu semata-mata. Ada malaikat dia turun, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allah cipta dia untuk sebut dua doa tu je. Saya tak mau hurai doa tu, tak jadi panjang. Tajuk kita ni, tajuk manisnya ujian ni. Habis alam roh, bila sampai zaman dan masa, umur manusia ni lebih kurang tuan-tuan, kalau dalam syariat kita yang pertama sekali Nabi Adam, tidak melebihi 100,000 tahun. Tidak melebihi 100,000 tahun. Ini berdasarkan dalil lah. Ulama ada sebutlah di antara berapa puluh ribu tahun yang hingga ke berapa puluh ribu tahun yang lalu Nabi Adam AS. Tapi tak lebih 100,000, tak lebih. Yang jumpa tengkorak manusia 300,000 tahun, wallahu a'lam. Kita pun pernah mendengar ulama-ulama kita membahaskan yang paling awal ialah Nabi Adam AS. Kemudian masuk alam rahim pun semua tak sedar. Siapa ingat dia makan apa, alam rahim, berapa kali dia, tak ingat tuan-tuan. Tak ada manusia ingat. Tiada lagi buku yang dikarang pengalaman di alam rahim 9 bulan. Mudah, alam roh mudah, alam rahim mudah. Kemudian sekarang ni, yang pagi ni, alam dunia. Habis alam dunia, pindah ke barzakh, pun ribuan tahun. Habis barzakh, kita akan pindah ke mahsyar. Yang tu lama. Barzakh pun sudah ribuan tahun. Mahsyar paling singkat 50,000 tahun.
angka yang paling singkat di mahsyar ialah 50, minimum kehidupan di mahsyar bermula 50,000 tahun minimum dan ke atas. Dan ke atas. Bahasa mudah faham macam inilah. Setiap orang ditimbang amalan. 60 tahun ditimbang amalan. Kita kata macam ni, satu orang 1 jam untuk ditimbang amalan. Contohlah, nak bagi mudah faham ni, di mahsyar. Satu orang 1 jam, hari ni 2020 ada 7 bilion. Berdirilah 7 bilion jam. Ramai yang kurang bagi perhatian kepada benda tu. Lamanya ustaz. Nak buat apa ustaz? Sejam setengah pun jemu dah ustaz dengar ceramah. Kan? Jangan start main game sudah. Sebab saya nampak duduk di sini, saya nampak semua. Dia main game tu, dia fokus dia lain. Tuan-tuan sekalian, 2020 ada 7 bilion. 7 bilion tu kita tak payah kata 60 tahun lah. Sejam untuk timbang. 7 bilion tak jam. Wish, lama tu. Subhanallah. Benda ni tuan-tuan, orang yang rajin datang majlis ilmu, bila benda ni selalu bermain di hati dan fikiran dia, membuatkan dia akan berhati-hati dengan kehidupan dunia ni. Nak ambil slipper orang tak minta izin, nak guna kopi orang, bancuh minum, ambil pen orang tak minta izin, dia lebih berhati-hati. Sebab dia tahu alam itu akan ditempuh. Mesti tempuh tuan-tuan. Mau ke, tak mau ke, percaya ke, tak percaya ke, miskin ke, kaya ke, Islam ke, kafir ke, mesti tempuh mahsyar. Manisnya ujian. Kemudian syurga ataupun neraka. Perjalanan kita ni, perjalanan kita. Pagi ni bulan Julai 2020, kita duduk di alam dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dunia ni memang tempat untuk Allah menguji. Memang Allah sengaja ciptakan bumi ni untuk menguji ke ustaz? Jawapan dia, ya. Ambil pagi ni. Ya. Kerana daripada ujian itu diberi markah pahala. Diberi markah ujian. Maka alam ni, alam yang kita duduk ni, sampailah tarikh wafat kita, yang kebanyakannya 60 tahun, kesemua tu ujian. Allah sebut dengan satu ayat yang mudah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku yang cipta hidup dan mati. Tuan-tuan renung, bila orang tidur semalam, kalau nak bahasa Kedah pekat ni, tak kira, saya jarang keluar Kedah kan. Tuan-tuan, bila semalam suami tidur, isteri tidur, anak-anak tidur, pergi pegang badan dia, pegang tangan dia. Dengan tangan kita yang masih berjaga ni, yang belum tidur, dia keras. Pelik, dia keras macam, dia keras pelik tangan dia. Bukan keras macam mayat tu, tapi dia lain. Kemudian Allah kembalikan roh tadi. Saya suka sebut dalam ceramah, untuk saya dan kita semua renung, meningkatkan iman, ingat akhirat, ingat kuasa Allah. Seekor semut yang tuan-tuan tengok hari-hari tak heran tu, jalan kan, berjalan atas meja tu. Tuan-tuan picit semut tu, dia mati. Maka selama-lamanya lah semut tu mati. Tidak ada teknologi dalam dunia ni yang boleh mengembalikan roh semut tu. Bahasa mudah macam ni, tuan-tuan bawa 1000 doktor pakar dari seluruh dunia, 1000 doktor pakar, tak payah 1000 lah ustaz, sebut 1,000,000 lah seronok. Tuan-tuan bawa 1,000,000 doktor pakar, hidupkan seekor semut yang kecil tadi. Buat robot boleh lah, tu pun habis bateri, tak ada elektrik tak boleh hidup, tak ada cahaya matahari tak boleh hidup. Semut tadi yang ada nyawa tadi, tak boleh, tak mampu. Seekor saja.
Sejuta doktor pakar tak boleh menghidupkan. Sebab allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata, kami yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kami itu Allah. Kenapa wahai Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami menguji siapa yang paling sabar dan siapa yang paling redha. Uji siapa yang paling sabar dan siapa yang paling redha dengan ujian tadi. Maka kita di dalam alam ujian yang Allah dah bagi tahu secara terus terang, penciptaan alam ni bagi tahu memang kami yang bagi ujian. Kerana alam ni alam ujian. Dia tak ada orang, tuan-tuan, dia pening kepala, macam mana ni, gaji banyak sangat ni, sakit kepala. 20,000 sebulan ni, nak buat macam mana? Yang tu dia tak pening, tuan-tuan. Naik gaji, naik pangkat, naik, tambah lagi gaji tahun depan daripada 3,500 jadi 4,200. Itu dia tak ada termenung. Sakit jiwa ni, stres ni, gaji naik. Orang tak stres kerana mendapat rumah besar, kerana kenaikan pangkat, kerana gaji, dimudahkan untuk berkahwin. Orang tak stres. Stres ujian mendapat pahala dari Allah ketika ujian. Maka ketika itu diberikan pahala dan markah oleh Allah SWT. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khawf. Allah juga sebut dalam Quran, kami mesti uji. Ayat-ayat ni, tuan-tuan, yang mana tuan-tuan pandai tulis Arab, tulis. Lepas tu tengok. Apps Quran pun banyak kan. Lalu ni kan, tengok, baca balik. Lihat balik, tadabbur balik ayat-ayat Quran yang kita dah baca selama ni. Baca saja. Baca, tengok balik. Yang saya baca tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami akan uji. Siapa nak uji ni? Allah. Wala nablu, nahnu. Nablu tu nahnu, kami, iaitu Allah. Kami mesti uji manusia. Ujian dengan apa? Kematian anak, kerugian perniagaan, macam-macam lah, berpuluh-puluh ujian lah. Wabashiris sabirin. Bagi berita gembira kepada orang yang bersabar. Saya nak beritahu, poin dia satu je. Yang sedang menguji kita ni, setiap hari ada ujian, sama ada kecil ataupun besar, yang menguji itu ialah Allah. Kita minum, pergi dekat penapis ambil air panas, lalai sikit, minum panas. Yang tu Allah uji juga ke Ustaz? Pakai slipper, tersadung sikit kaki, putus tali satu. Dalam dunia ni, apa yang Allah uji, apa benda yang bukan dari Allah? Ini antara soalan ni. Nak jawab tajuk manisnya ujian ni. Jawapannya, dalam dunia ni, tuan-tuan, dari sekecil-kecil benda sampailah benda yang paling besar dalam kehidupan kita. Ni 30 tahun hidup, 40 tahun hidup. Semua orang ada pengalaman diuji dengan ujian besar, termasuk saya. Nabi kata, sehinggalah kamu berjalan, tiba-tiba jari kamu terkena satu duri. Kecil saja dia punya calar dia. Itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah. Tuan-tuan, ketahuilah, kalau spek kita buka, terlepas jatuh, itu juga ujian daripada Allah. Apabila manusia beriman itu sabar, maka dia mendapat markah ketika itu. Tuan-tuan, jangan terlepas pandang benda-benda kecil. Hak ni kesalahan aku lah ni, kan? Hak ni sebab lalai lah ni, kan? Dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang sebut contoh yang terkena duri tadi, tuan-tuan. Duri terkena, kemudian ada garisan kecil.
Tak keluar darah pun, ada garis sikit je. Hatta syaukah yushakuha, kata Rasulullah. Sehinggalah duri yang terkena pada tubuh kalian itu juga di dalam rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, letak ni, nasihat ni saya tujukan nombor satu untuk diri saya yang saya duk bercakap setiap hari ni, dan juga kepada orang yang selalu mendengar. Letak dalam otak kita. Sekecil-kecil benda yang tuan-tuan susun slipper keluar daripada pejabat, orang pijak slipper tu dekat tapak kaki. Bodoh mereka ni. Bodoh mereka ni ke bodoh siapa ni? Siapa yang menguji untuk slipper kamu kotor sedikit tu? Ingatlah, Allah. Kerana Allah nak bagi markah pada ujian itu. Maksudnya ustaz, yang paling, adakah bermaksud yang paling banyak diuji dialah yang paling tinggi kedudukan dalam syurga kalau dia lulus? Jawapannya ya. Ni soalan yang seterusnya pagi ni. Adakah bermaksud dalam dunia ni satu orang tu tak berhenti kena uji, dialah yang paling tinggi kedudukan dia dalam syurga? Jawapannya ya. Masuk poin seterusnya. Siapa dalam alam ni paling banyak diuji? Nabi. Para Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi ada 124,000 orang. Menarik ya. 124,000 orang ni menarik tuan-tuan. Tuan-tuan buka Quran. Ni ada yang habiskan khatam Quran 10 Zulhijjah ni. Jangan buat pelik pula saya cakap ni kan. Yang habiskan khatam Quran awal 10 Zulhijjah. Tadi saya lupa masuk tajuk tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ada depa buat sedutan ceramah saya tentang awal 10 Zulhijjah. Umat Nabi Muhammad berpesta 2 kali ibadah. Yang pertama Ramadan, yang kedua awal 10 Zulhijjah. Bukan 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah, 1 sampai 10. Cukup saya ambil teaser dia aja. Trailer dia. Tajuk tu. Tuan-tuan carilah. Ada apa awal 10 Zulhijjah? Sehingga Allah bersumpah dalam Quran, wal fajri walayalin 'ashr, malam-malam yang 10 Zulhijjah. Ni sekarang kita masuk ni. Dah cukup saya tutup tajuk tu. Tu tajuk ceramah tu. Kan? Lagi 1 jam yang tu. Saya tutup yang tu. Tadi saya dah mukadimah, ujian semua datang dari Allah, sekecil-kecil ujian. Setiap ujian Allah nak bagi markah. Kecil je ujian. Dari sekecil-kecil ujian. Kemudian kita masuk poin seterusnya. Orang yang paling berat, maksudnya orang yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Dalam alam ni tuan-tuan sekalian, hari ni ada 7 bilion. Orang Islam bila diuji, Allah bagi markah. Orang bukan Islam bila diuji oleh Allah, kebaikan itu akan dibalas di dunia. Bagitahu pada rakan-rakan bukan Islam. Orang yang bukan Islam bila buat baik, Allah akan balas. Ini adil Allah di dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang baik, tuan-tuan cari rakan yang non-Muslim, bila buat baik, tuan-tuan tengok kehidupan dia macam mana. Saya jumpa banyak pasangan suami isteri yang baik. Allah balas kehidupan dia. Allah balas kehidupan dia dengan kebaikan. Cuma untung kita, alhamdulillah yang dikurniakan Islam ni, kalau buat baik, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau buat baik. Hari ni ada 7 bilion. Ramai tuan, 7 bilion. Baru hari ni tau, 2020. Belum lagi tahun 1900, 1800, 1700. Ramainya manusia. Yang paling teruk diuji para Nabi. Nabi ada 124,000. Tuan-tuan tak teringinkah jumpa 124,000 tu? Tapi jangan tanya soalan, kau ada ustaz di keliling-keliling kita? Tu teruk sangat tu. Mesti tak ada. Jawapannya mesti tak ada Nabi itu. Sebab apa? Sebab Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Daripada 124,000 tu, Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Beliau telah diutuskan sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam.
telah wafat. Tak ada ni keliling kita. Hari ni 7 bilion, berapa orang Nabi yang sedang hidup? Soalan ni tuan-tuan balik try tanya anak-anak. Ni homework saya bagi ni. Balik tuan-tuan tanya anak-anak. Hari ni ada 7 bilion manusia. Berapa orang Nabi ada? Kalau dia kata 13. Tuan-tuan jentik telinga sendiri. Jangan jentik telinga anak. Bukan salah dia. No? Salah ayah yang tidak memberikan ilmu agama kepada dia. Tapi jangan jentik telinga suami pula. Anak jawab salah, dia pergi jentik telinga suami. Ni anak jawab, saya tengok anak jawab apa. Berapa bilangan Nabi yang masih hidup? Kosong. Dulu Allah Ta'ala pernah hantar berapa orang? 124,000. Berapa Allah Ta'ala pilih untuk letak dalam Quran? 25. Adakah kesemuanya? Belum. Dalam Quran tu baru sebahagian kecil. Rasul ada 313. Allah pilih 25 nama letak dalam Quran. Soalan. Adakah 25 ni Ustaz? Yang ni yang menerima ujian hebat ni? Ya. Antara cara untuk menguatkan jiwa kita, memberi motivasi kepada kehidupan kita yang penuh dengan ujian, banyak melihat kehidupan orang lain yang lebih susah, banyak membaca perjuangan para Rasul dan Nabi. Banyak baca. Sirah terutamanya. Hari ni banyak sirah bahasa Malaysia ni, saya tengok Masya Allah, saya duduk pergi kedai buku kan. Banyak sangat. Ustaz-ustaz hari ni yang karang sangat banyak. Sangat baik untuk baca. Cari yang bahasa paling mudah. Baca kepada anak-anak. Dan sebenarnya bukan untuk anak-anak sangat pun, untuk diri kita sama. Di antara semua Rasul ni, yang paling teruk ialah yang paling berat ujian Nabi Muhammad SAW. Kita tak, bila saya sebut ni, yang paling berat ujian apa? Nabi dulu kan ada kertas kerja pun. Bukan nak kena siap laporan. Bukan nak kena masuk pejabat. Sebab tu kena dengar sirah. Untuk kita tengok perjuangan Rasul kita, dia macam ni. Kita duk perasan ni 2020 ni, saya dan kita semua, kita duk anggap hari ni teknologi. Oh, handphone, WhatsApp, Mobile Legend, thumbprint, scan, kan, LCD. Maju ni Ustaz. Manusia 2020 ni perasan ni zaman paling maju. Saya boleh sampaikan 10 siri ceramah, 10 tamadun yang lebih maju daripada 2020 ni. 10 siri ceramah. Di Syria saja ada lebih 4. Kerajaan Zanubia, kerajaan... Tuan-tuan, di Syria, waktu saya belajar di Syria dulu, cerita pilah sikit bagi seronok kan. Saya belajar di Syria, naik pengangkutan awam, van. Mereka buat korek tu untuk buat flyover. Tuan-tuan jumpa apa? Jumpa tamadun. Korek macam tu je, jumpa tamadun. Kemudian, apa yang mereka buat? Mereka jumpa bongkah-bongkah batu besar meja ni, tapi tinggi lagi. Ada tulisan, ada lukisan. Dia susun tepi jalan macam tu ya. Banyak sangat di muzium, tak muat dah. Tuan-tuan ingat 2020 ni paling moden ke? Dengan spek mata, contact lens, ada jam. Tuan-tuan pergi muzium Syria, tengok satu section cukup. Tengok tamadun Rom di Syria. Syria pernah jadi pusat pemerintahan Rom sedunia. Di sebuah tempat kelahiran Imam Nawawi, dekat dengan kampung kelahiran Imam Nawawi di Nawa. Di situ, di Dar'a, ada satu kolosium terbesar di dunia. Kolosium macam ni ya, tempat duduk. Ni auditorium. Kolosium ni dia keliling. Macam ni ya, tempat duduk dia. Tengah tu ada ruang kosong. Di Syria. Bekas pusat pemerintahan Rom sedunia. Tuan-tuan boleh tengok di muzium tu, peralatan bedah. Jarum, apa semua. Subhanallah. Kita duk ingat kehidupan zaman hari ni mencabar sebab kita maju.
Kan? Kita yang paling maju. Tu baru satu tamadun. Firaun. Saya suka sebut Firaun satu aja. Bukan saya suka kat dia. Tamadun dia. Satu je. Saya tak payah cerita semua. Dia boleh cerita 1 jam setengah tu. Tamadun Firaun tu. Selalu saya sebut dalam ceramah. Supaya umat Nabi Muhammad berfikir. Di sana ada kerajaan, kekayaan dia 1000 kali lebih kaya daripada kerajaan hari ini. Dahulu ada kerajaan, tentera dia 1000 kali lebih kuat daripada tentera hari ini. Dahulu ada satu kerajaan, pembangunan dia 1000 kali lebih moden daripada bangunan hari ini. Tu saya belum sebut lagi Iram Dzatil Imad. Tajuk ceramah. Kerajaan Iram. Kerajaan Iram ni tuan-tuan, dia buat auditorium, dia tebuk gunung. Ni jadi auditorium. Jadi kolosium, dia tebuk gunung. Tuan-tuan nak cari mana teknologi hari ni? Sistem perai paipan dan elektrik dia dalam gunung. Siapa yang terlibat dalam construction, saya selekang ni dah bina sekolah 7-8 bangunan. Selalulah bermesyuarat dengan CNS, MNE, Quantity Surveyor, Land Surveyor, Arkitek, kan? Nak naik bangunan 2 tingkat pun dia dah ada kiraan itu. Jadi saya lebih takjub bila membaca kerajaan-kerajaan dahulu punya, kan, tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Quran. Antaranya Iram, antaranya yang Allah sebut dalam Quran ialah kerajaan Firaun. Firaun membina sebuah tower, tinggi tower tu 12 km. Okey, fikir, arkitek dan engineer, sila fikir. Nak piling apa tuan-tuan tu? Piling, teknologi piling. Tuan-tuan ingat dia buat macam tu, naik macam tu. Dan tower itu dinaiki oleh Firaun dan menteri kanan dia. Nama apa? Tak kenal dah. Dah. Nama Haman, menteri kanan Firaun. Yang cukup brilliant, yang 12 km tuan-tuan. Hari ni paling tinggi 2020 yang kita duk perasan kata paling maju 1 km. Burj Khalifa di Dubai. Tak sampai 900 lebih. 1 km. Google, tengok. 12 km tuan-tuan. Dia punya pendawaian dia, teknologi mana ni? Satu tu saya baru sebut satu bangunan tuan. Subhanallah, ni tajuk lain tu bukan tajuk manisnya ujian lah tu. Ujian Nabi dan Rasul. Yang berat. Cerita tadi. Jauh pergi tu. Salah kalau di TV dia cukup marah kalau tajuk. Kalau dalam rakaman TV kita sebut apa ni tu ustaz, 1000 ringgit sedang berjalan. Sebab nilai iklan waktu premium ni iklan yang tu 1000. Kena cakap-cakap tak boleh kalau tajuk. Tuan-tuan sekalian, ujian paling besar para nabi dan rasul. Saya nak bagi tahu ni bahawa nabi dan rasul ni maksudnya dia juga ayah, dia juga suami, dia juga peniaga, dia juga pengetua, dia juga manager, dia juga hakim. Nabi Sulaiman hakim, Nabi Daud hakim, Nabi Ayub peniaga. Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Yang ni memang saya nak sebut 5 minit, InsyaAllah. Supaya tuan-tuan cari. Ni saya sebut ni muqaddimah, supaya tuan-tuan baca. Nabi Ayub ni orang kaya. Dia rasul yang jutawan. Rasul yang jutawan. Sampai satu hari rasul Allah uji dia. Sama macam Nabi Sulaiman. Tuan-tuan ingat Nabi Sulaiman dia boleh mengarahkan angin, dia tak pernah diuji. Nabi Sulaiman pernah diuji. Nabi Ayub kemudian sikit yang saya sebut, Allah uji. Jutawan, ternakan dia banyak, harta dia banyak, rumah dia besar, anak-anak dia pun 14 orang. 14 tak ada 14 dalam dewan ni, tak ada 14.
Paling banyak 7. 9 tak ada dah. Haji berapa orang haji? 5 haji. 3 nampak. Dan kita hari ni 14 tak ada. Nabi Ayub ada 14 anak. Anak ramai, harta banyak, bangunan banyak, ternakan banyak, tanah banyak. Jutawan besar. Allah uji. Ternakan mati. Tanaman dia dimakan ulat. Tak jadi. Tanam tak jadi. Pekerja lari. Kilang-kilang ditutup. Jual tanah. Kemudian tak jadi juga. Satu persatu harta Nabi Ayub diambil oleh Allah SWT sehingga tinggal rumah saja. Nabi Ayub ketika diuji, tuan-tuan, bukan 3 bulan tau. Nabi-Nabi diuji, kita tahu. Boleh 3 bulan, lepas tu Nabi. Rasul, tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan supaya kita kata, oh Rasul tak apalah ustaz, kena paku tak berdarah. Itu sifir siapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud patah gerham kanan dan kiri. Rasulullah dalam perang Uhud tersangkut besi dan dibawa oleh Nabi. Besi itu tersangkut je. 40 tahun hidup, Allah tak nak uji macam tu kita. Saya dan kita semua. Tak nak uji, Allah tak nak uji sampai besi bawa Nabi. Ketika perang Uhud, darah daripada atas kepala Nabi sampai ke telapak kaki Nabi. Uhud. Ujian. Maksud saya nak beritahu, para Rasul kalau tak makan sakit, sama. Kalau berjalan jauh, letih, sama macam kita. Dia bukan para Rasul ni berjalan jauh, dia panggil awan turun, macam Goku tu kan. Panggil awan turun, dia lompat naik. Sedaplah Rasul. Allah uji Nabi Ayub macam manusia. Nabi Ayub ada isteri Nabi Ayub, ada anak-anak, ada harta, ada perniagaan, ada pekerjaan. Tuan-tuan ingat pekerjaan ni maksudnya di rumah, okey, berniaga itu, berniaga ni, macam tu. Sama lah macam hari ni nak kena buat laporan, semak invoice, semak file, tengok barang apa. Sama tuan-tuan. Bekerja. Kena bijak, kreatif, berani. Allah uji. Isteri Nabi Ayub mula seorang demi seorang meninggalkan beliau. Akhirnya tinggal seorang saja. Ini yang betul-betul mencintai Nabi Ayub. Kemudian anak Nabi Ayub seorang demi seorang. Daripada 14 sampai tinggal kosong. Tuan-tuan, dalam Malaysia ni ada sebut seorang je. Allah Ta'ala uji, ambil 14 orang anak dia. Jawapannya, tak ada. Tuan-tuan nampak tak ujian para Rasul? Tinggi. Allah matikan kesemua anak-anak Nabi Ayub. Bagi sakit, mati. Tuan-tuan, melihat anak-anak yang sudah besar dan juga berbeza umur. Yang 30 lebih, 20-an, 18, 17 sampai yang ke umur 7 tahun, 4 tahun, mati di depan mata. Macam mana tuan-tuan nak bangkit dalam hidup? Ramai orang, anak dia meninggal 2 orang je, tak boleh bangun dah. Kerja tak boleh pergi dah, berhenti awal, apa semua duduk di rumah. Murung. Ni yang jumpa tau bang, saya buat contoh. Murung duduk di rumah dah jadi. Dah siapa ni? 2 orang tak tarik anak dia. 2 orang. Allah tarik anak dia 2 orang. Kerja tak tarik tak? Tak. Dia yang berhenti. Kerja masih ada, rumah masih ada, suami masih ada, harta masih ada. Baru satu ujian. Allah tarik Nabi Ayub 14. Isteri-isteri dia lari, pekerja dia semua lari, adik-beradik pun tak main dekat, sebagainya. Tinggallah seorang isteri ni. Sudahlah habis seluruh harta dan keluarga, Allah uji sakit. Sehingga Nabi Ayub tak bangun, tak mampu untuk menguruskan diri. Tapi bukan penyakit kulit yang sampai orang membuatkan orang lain lari, tidak. Yang bernanah itu hadis yang sangat daif. Yang sahih, Nabi Ayub diuji oleh Allah, dia tak ada kekuatan untuk menguruskan diri sendiri. Lemah selemah-lemahnya. Sakit. Isteri dia kata, abang,
Ni saya terjemah, panggil abang juga ustaz. Tu. Yang tu saya terjemah lah kan. Antara perbualannya Nabi Ayub, isteri Nabi Ayub ni sehingga menjual rambutnya untuk dibeli bahan makan untuk dimasak. Rambut dia panjang, si Nabi Ayub. Kita tak tahu syariat zaman tu dia jual dekat perempuan juga ke atau wallahualam, tapi riwayat itu agak baik kedudukannya. Dia menjual rambut dia. Dia potong rambut dia yang panjang yang cantik tu, dijual dan dapat sikit untuk makan. Isteri dia kata, wahai suami, terjemah suami pula wahai suami, mintalah dengan Allah untuk Allah Ta'ala angkat. Tuan-tuan, kita minta hari, ya Allah, masalah banyak ni, ya Allah. Pasal apa lah aku juga yang Allah uji. Tu ayat tu bahaya tu. Tak ada orang lain ke ya Allah nak uji? Yang tu lagi bahaya. Yang punya banyak lantaman ni, ya Allah, anak aku juga jatuh parit tu. Nak kena pergi hospital patah. Paha patah pula. 100 orang remaja dalam taman ni, ya Allah. Mulut kita. Isteri Nabi Ayub tidak pernah mendengar Nabi Ayub memohon dengan Allah. Dia pun kata, wahai suami, mintalah Allah Ta'ala angkat ujian ni. Nabi Ayub kata, berapa tahun dah Allah Ta'ala uji? 18 tahun. Miskin, tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada apa. Sampai tak ada makanan, sakit, seluruh badan tak boleh urus. Mati ke semua anak. Isteri dia kata 18 tahun. Nabi Ayub kata, berapa tahun Allah bagi nikmat kat kita? Isteri dia kata, 80 sanah. 80 tahun. Nabi Ayub tanya isteri dia, tak malu ke? Tuan-tuan tengok sifir para rasul. Tak malu ke 80 tahun Allah bagi nikmat, Allah baru uji 18 tahun dah nak meminta dengan Allah. Kita kata, ya Allah, kita baru seminggu Tuhan bagi sakit. Itu pun baru gout. Ustaz pandai dah cakap baru gout, tak kena lagi, tak boleh jalan ustaz, dah tak sikit pun sakit. Memang seminggu Allah uji gout. Berapa kali mengadu? Macam-macam sebut dengan Allah Ta'ala. Sakitlah Allah, sakitlah ya Allah, ni sampai tak boleh pergi kerja ya Allah, dah lah cuti tak banyak. 80 tahun Allah bagi nikmat. Nabi Ayub kata, Allah uji 18 tahun. Aku malu. Maksudnya 18 tahun tak pernah sebut dengan Allah, tak pernah sebut. Ni bukan saya semang kemas ni. Saya pun cerita benda ni, saya mengambil kekuatan iktibar tingkat iman saya sendiri pun. Kita semua diuji oleh Allah. Kita semua diuji. Cuma bezanya ialah apabila diuji apa tindakan setiap orang daripada kita. Apakah menyalahkan Allah? Apakah menyalahkan takdir? Apakah kita terus kembali kepada Allah? Apakah kita yakin bahawa ujian itu daripada Allah? Itu je. Itu je tuan. Manisnya ujian ni. Kan? Jadi Nabi Ayub AS, orang perempuan hari ni, zaman moden hari ni, tak kira lah di Jepun ke, di Amerika Syarikat ke, di Malaysia ke, di New Zealand ke, diuji apa? Masalah rumah tangga. Kan? Macam-macam. Saya kemarin orang hantar email, marah saya. Satu muka surat penuh. Marah saya apa semua kan. Ustaz suruh suami saya cerai saya. Kan? Panjang. Saya pun tak tahu. Setiap hari saya kena delete ni hampir sejam. Delete sahaja. Orang tanya soalan. Tuan-tuan yang mana yang kenal saya kan. Apa semua yang pernah hantar soalan ke apa ke. Banyak. Terlampau banyak. Saya pun tak ingat dah. Kemarin ada seorang tu marah. Suami dia dah ceraikan dia. Dan suami dia kata saya suruh. Pula dah. Saya suruh pula. Saya kata saya tak ingat dah yang mana satu suami puan ke apa ke. Macam-macam. Ujian rumah tangga banyak. Dekat orang perempuan kan, dekat ibu-ibu, kakak-kakak ibu-ibu. Kalau cari dalam YouTube ceramah saya tentang isteri solehah, saya suka sebut seorang ketua wanita syurga ada 4 orang. Ketua wanita syurga ada 4 orang. Maryam,
Khadijah, Fatimah, Asiyah. Bukan Aisyah tau. Bukan Aisyah. Aisyah Humairah tu isteri Nabi. Ni Asiyah. Saya kalau dapat jemputan Helwa panggil ke bahagian muslimat ni, apa semua ni, saya suka sebut wanita ini. Sehingga dilantik menjadi salah satu seorang daripada 4 ketua wanita syurga buat selama-lamanya. Nama beliau ialah Asiyah, isteri Fir'aun. Tuan-tuan tahu, manusia paling jahat atas muka bumi Allah ni, saya jawab kat tuan-tuan, manusia yang paling jahat atas muka bumi Allah namanya Fir'aun. Tuan-tuan bayang jadi isteri dia macam mana? Isteri orang kaya, ustaz, takkan Fir'aun nak buat tak elok. Kalau tuan-tuan nak bagi alasan macam tu, dia isteri orang kaya, antara manusia terkaya dalam alam ni Fir'aun. Antara manusia terkaya dalam alam ni selain Qarun ialah Fir'aun. Tuan-tuan kata, dia isteri Fir'aun, takkan Fir'aun nak buat tak elok. Saya sebut kat tuan-tuan, Asiyah mati dihempak batu besar oleh Fir'aun. Sebelum dia melihat syurga ketika dia masih hidup di atas muka bumi ni. Subhanallah. Kita duk bagi alasan suami penyegan, suami kedekut, suami jahat. Jahat macam Fir'aun tu, boy. Jahat sangat kau suami. Kakak-kakak kan, ibu-ibu kakak, Allah uji keluarga, suami macam mana pun, ingat Sayyidatuna Asiyah. Ingat Sayyidatuna Asiyah, kita berasa kecil je, ujian Allah Ta'ala bagi. Macam-macam saya jumpa, ibu-ibu kakak-kakak sekalian, macam-macam saya jumpa. Memang pun banyak hak suami kaki pukul, jenis pukul. Nafkah bagi. Salah sikit, itu tajuk lain tu. Itu tajuk keluarga sunnah. Subhanallah. Saya sangat takjub dengan Sayyidatuna Asiyah. Islam pula tu. Selepas Nabi Musa besar, dulu Nabi Musa duduk di dalam istana, dibesarkan oleh Sayyidatuna Asiyah dan Fir'aun. Fir'aun ni siapa buat salah sikit je, bakar, bunuh, rebus. Contohnya, yang sikat rambut anak Fir'aun, bukan nama Masyitah. Masyitah maksudnya penyikat rambut, seorang penyikat rambut. Yang perempuan dalam bahasa Arab, Masyitah. Dia sikat dia jatuh, disebut Allah. Ataupun dia sebut Bismillah. Dia sebut Bismillah. Itu je kesalahan Masyitah, tukang sikat tadi. Dia dan 5 orang anak dia direbus hidup-hidup mati. Sikat jatuh, disebut Bismillah dengan nama Allah. Jahatnya Fir'aun. Isteri dia, Asiyah tu, diarahkan tentera, batu besar tu diikat di bawah, melentang macam tu, dilepaskan batu tu, hancur muka. Tetapi Asiyah masih lagi boleh beriman dan masih lagi boleh beribadah. Ni yang tinggal semayang Zuhur sebab duduk di pejabat, tak ada baju, tak bawa telekung semayang. Asiyah di dalam istana Fir'aun masih lagi tunai solat. Ustaz tahu mana solat? Solat ni adalah syariat kepada semua Rasul. Semua Rasul ada solat, termasuk Nabi Musa, tetap ada solat. Kita nak beritahu ni, Asiyah boleh semayang, dia boleh berpuasa. Puasa pun syariat semua Rasul. Dan Allah jaga dia, dia tidak pernah disetubuhi oleh suami dia, Fir'aun. Itu Tuhan jaga. Nak jaga kehormatan dia. Akhirnya jadi penghulu wanita syurga. Nama anak Asiyah. Jangan pilih sangatlah Jacqueline tu. Nyampah dengan Victoria lah, Jacqueline lah, apalah. Subhanallah. Tuan-tuan tengok kisah Ulul Azmi, baca kepada diri dan anak-anak. Waktu tu baru kita nampak Allahu Akbar, kecilnya ujian kita. Ni hajah harian kita ni. Kecil je. Paling beriman, paling besar ujian. Paling besar ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Nabi yang paling Allah sayang, mesti Nabi tak pernah kena panas.
Allahu Akbar. Mesti Nabi tak pernah kena panas. Baca sirah. Waktu umur 63, bulan Safar. Ni saya cerita Nabi Muhammad sikit ya, saya ambil Nabi Muhammad sikit saja. Umur Nabi 63, bulan Safar. Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Bulan Safar, Nabi dah tak boleh nak berdiri dan berjalan. Tuan-tuan tahu kenapa? Sahabat mai ziarah Nabi, saya lupa dah dulu, saya ingat duk ceramah tajuk ni, nama sahabat tu. Kan? Masuk dalam rumah Nabi, Nabi terlantar. Sakit lah tuan-tuan, sakit ni sakit ni. Dan Nabi mengikat kepalanya dengan satu lilitan kain yang berwarna kuning. Jangan cari warna kuning pula. Yang tu kebetulan warna kuning tuan-tuan, bukan ada dia fadilat dia warna ni apa. Tak ada kena mengena dengan fadilat apa. Nabi terlampau sakit kepala dan Nabi ikat dengan kain. Lalu sahabat ni pun sentuh tubuh Nabi. Dia angkat tangan macam tu. Dia kata, panasnya ya Rasulullah. Baru Nabi jawab. Tuan-tuan tahu apa Nabi jawab? Sesungguhnya para Rasul, apabila diuji oleh Allah dengan kesakitan, Allah akan bagi 2 kali rasa sakit. Dua kali. Migraine kan? Kita migraine, kita sakit gigi, gout, kita sakit kanser, sakit perut lah, dalam. Sahabat kata, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Tu teks Arab dia, hadis sahih. Kenapa begitu panas badan kamu? Tuan-tuan, sahabat pegang badan Nabi. Nabi kata, kami para Rasul bila Allah uji 2 kali. Double. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai pitam jaga. Nabi minta air untuk sejukkan badan dia, minta. Ahli keluarga terdekat Nabi, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Ali, Fadl ibn Abbas, ni ahli keluarga terdekat, ambil air. Nabi akan ambil, sapu seluruh muka, duduk sekejap, pitam lagi, sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Paling besar ujian, paling mewah kehidupannya di dalam syurga kelak. Tuan-tuan masuk perumahan orang kaya, perumahan orang kaya-kaya kan, di semua tempat ada. Dia rumah dia tak sampai, dia bukan sampai 500-600 buah rumah, selalunya 80 buah. Bila kita masuk kawasan-kawasan perumahan ni yang kebanyakannya semua jutawan lah dalam tu. Bila kita masuk, setiap rumah seronok tak tengok. Setiap rumah tu seronok kita tengok. Sebab setiap rumah tu berbeza. Yang ni konsep kayu, yang ni konsep atas batu, bawah kayu, yang ni konsep semua unik. Tengok satu rumah tak banyak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, begitulah syurga. Setiap rumah dalam syurga itu mewah dan indah. Gaji sama kau ustaz, ni nak keluar dalam syurga ni kan ada tempat membeli belah dan sebagainya. Ada? Boleh tengok tajuk syurga, ada dalam YouTube. Saya bukan promote diri saya tuan-tuan. Tengoklah tajuk ceramah siapa pun tentang syurga. Macam mana kehidupan tuan-tuan perempuan pagi ni, tuan-tuan pegang ni. Rasa lah. Macam tu syurga. Tuan-tuan angkat cawan. Ada air ni. Bismillah. Begitulah akan berlakunya tegukan air di dalam syurga. Ada nafsu kan? Sekarang ada nafsu kan? Dalam syurga masih bernafsu. Maksudnya ustaz, yang nikmat-nikmat syurga ni semua ada dalam, nikmat-nikmat dunia ni semua ada dalam syurga? Ya, semua ada dalam syurga. Semangat tak nak hidup tuan-tuan kalau macam tu? Semangat tak nak buat benda baik? Semangat tak untuk bersabar bila diuji oleh Allah? Semangat. Baru kita dapat jawapan kenapa orang alim, orang soleh tak kejar dunia ni. Oh, patutlah. Sebab yang kita kejar sekarang ni akan musnah, dan yang mereka kejar itu yang ada dalam syurga. Kenderaan ada ustaz? Kenderaan. Tuan-tuan dengarlah ceramah tentang syurga. Tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan akan tahu bahawa bagaimana kehidupan syurga tu. Buah-buahan, kenderaan, burung, ikan. Orang yang suka dengan burung, dia tanya, ustaz, burung ada dalam syurga ustaz? Burung. Orang yang gila tangkap gambar ni, dia tanya apa? Ustaz, kamera ada dalam syurga? Kamera. Dia tanya tak? Dia tanya kamera ada? Kita ada. Ustaz, lagu ada ustaz? Lagu.
muzik. Ibn Abbas jawab, umat Nabi Muhammad yang paling alim tentang tafsir Quran namanya Ibn Abbas. Ibn Abbas jawab, dia kata dalam syurga esok, bila kita rehat-rehat di rumah masing-masing apa semua, teringat lagu Cindai ke, contoh dah dengar lagu tu, lagu takkan dengar sifat apa nama Asmaul Husna kot. Lagu lah, ramai dengar lagu pun teringat lagu. Pokok-pokok yang di depan rumah kita tu belaga dia bunyi lagu tu. Kita niat baru niat bunyi lagu. Rugi tak pengorbanan hak hidup ni? Tak rugi. Rugi tak nampak cawan di atas meja tak basuh, kita angkat basuh? Tak rugi. Orang yang celik akhirat, dia takkan nampak rugi untuk buat benda-benda baik ni. Jadi celik akhirat tuan-tuan, tak rugi tolong tutup suis lampu dan aircon, tak rugi. Tak rugi bongkok sekejap ambil slipper susun, tak rugi. Celik akhirat, sedar akhirat. Kita jangan cleaner ada nak suruh dia rehat. Tu bahasa orang dunia. Ubah bahasa dan pemikiran tuan-tuan. Jangan rasa rugi buat benda baik sekecil-kecil apa pun. Dia keluar last ustaz. Duk kira macam tu. Sebab sekecil-kecil benda tu diberikan oleh Allah SWT. Hak tu juga antara poin yang saya nak cakap tu. Untuk kita tuan-tuan, bila dapat ujian, bila Tuhan uji ni, kita berasa kuat. Berasa kuat untuk hadap, sebab ujian ini tanda kasih Allah SWT. Ujian. Bila satu orang buat dosa, Allah Ta'ala uji juga. Dia buat dosa, Allah pun uji dia. Untuk apa tuan-tuan? Ustaz kata tanda kasih ni Tuhan uji. Tuhan uji untuk kamu kembali kepada Allah. Untuk kembali. Itu kasih. Sebab tu Tuhan uji. Kalau Tuhan tak uji, terus buat dosa. Ingat tuan-tuan, ujian ini tanda kasih. Adakah bermaksud, ni soalan. Saya buka soal jawab. Pihak penganjur suruh buka soal jawab. Nak habis dah ni? Adakah bermaksud tadi saya sebut, bila Allah uji, maksudnya Allah kasih. Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya, kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah Ta'ala tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, masalah duit ringgit tak ada masalah, kesihatan tak ada masalah, kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati orang yang tak uji Allah langsung. Tuan-tuan tahu siapa yang tidak langsung diuji oleh Allah Ta'ala? Saya jawab, yang paling tidak diuji oleh Allah dengan masalah wanita tak ada masalah, harta tak ada masalah, kemasyhuran tak ada masalah, kesihatan, sehingga dia tak pernah bersin dan kentut. Lelaki yang paling jahat di atas muka bumi Allah tadi, siapa? Firaun. Manusia yang paling jahat dan paling kejam atas muka bumi Allah ini Firaun. Disebutkan dalam kisah oleh Imam Al-Ibnu Kathir sebut, kita ni macam-macam sakit. Saya aksiden 2018, lagilah teruk kan. Sepatutnya tak boleh ceramah dah hari ni. Sepatutnya kalau dari segi kesakitan dan kecederaan yang dihadapi tu kan. Kita semua pernah sakit. Sakit itu pernah lah sekali. Firaun batuk tak pernah, demam tak pernah, kentut tak pernah. Punyalah Allah Ta'ala bagi sihat. Kekayaan tak payah bahas lah.
teknologi zaman dia, bangunan dia, rumah dia. Kenapa? Kerana Fir'aun berada pada puncak kemurkaan Allah. Tak ada yang lebih, tak ada dalam alam ni yang paling Allah Ta'ala murka dari kalangan manusia lah. Kalau dari kalangan semua yang tu, iblis lah. Itu pun iblis tertanya-tanya, Fir'aun, kamu sampai mengaku Tuhan, aku tak mengaku Tuhan. Tuan-tuan, iblis mengaku tak dia Tuhan? Tak pernah, sampai hari ni. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan sekalian alam sebenarnya. Lagi dahsyat dia punya claim dia tu, lagi jauh daripada. Ingat tuan-tuan, orang yang jarang Allah Ta'ala uji, dan dia tahu dia buat benda jahat, dia tahu dia zalimi orang tu, dia tahu dia aniaya orang ni, dia tahu dia yang perandakan keluarga dia ni, dia tahu dia yang menggelapkan masa depan si fulan, tapi Allah dak bagi dekat dia pangkat, Allah bagi kemasyhuran, Allah dak bagi lagi, sihat pun Allah dak bagi lagi. Hati-hati, Allah sedang meninggalkan kamu untuk kamu terus melakukan dosa dan kemungkaran dan maksiat dan kejahatan, untuk bertambah kemurkaan Allah kepada orang tu. Nampak tak? Kita nampak tak orang macam ni di keliling kita? Ada. Wal'iyadzubillah. Kita tengok kesian. Kita tengok tu kesian. Kita pun ada dosa. Kita tahu kita ada dosa. Tapi bila kita tengok beberapa orang kan, Allah Ta'ala uji dia. Untuk dia terus membuat kezaliman. Nanya kat orang tu, tindas orang ni. Kan? Kita tengok kesian orang tu. Wal'iyadzubillah. Ujian ni tuan-tuan, sama ada tanda kasih Allah ataupun Allah Ta'ala nak angkat kedudukan. Kita tak faham sangat, Ustaz, angkat kedudukan ni apa dia? Bahasa mudah macam ni. Tuan-tuan masuk kawasan perumahan orang kaya tadi, yang kita masuk tadi, yang saya bawa tuan-tuan ronda tadi, nampak rumah macam ni kan? Saya nak tanya tuan-tuan, gaji dan pendapatan bulanan mereka sama ke berbeza? Berbeza. Ada 300,000 sebulan, ada 170,000 sebulan, ada 400,000 sebulan, ada yang 600,000 sebulan. Tuan-tuan jangan buat nganga betul ke ni? Ni KS Selangor kan? Ni yang saya sebut ni bukan contoh. Betul. Ada yang 800,000 sebulan. Tuan-tuan cek gaji CEO bank-bank. Berapa CMB, berapa muamalat, berapa bank Islam, berapa Maybank. Semua tu melebihi 500,000 sebulan. CEO ni gaji. Ada yang 1 juta sebulan, ada yang pendapatan perniagaan dia 2 juta sebulan. Ada yang 4 juta sebulan. Betul ni yang saya sebut ni. CEO Public Bank, CEO Hong Leong, sebut nama. Kan? Saya bukan mengejar mereka ni tuan, tapi saya suka mengkaji untuk saya ceramah. Dan saya suka berfikir kan. Seperti mana kita masuk satu kawasan jutawan perumahan, gaji 100 orang dalam tu semua berbeza. Macam tu syurga. Macam tu. Ingat tuan-tuan, macam tu syurga. Dalam syurga ada orang miskin? Tak ada. Semua kaya? Semua kaya. Dia ni 1 juta sebulan. Dia ni Allah Ta'ala bagi 2 juta sebulan. Dia ni Allah Ta'ala bagi 3 juta sebulan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi. Tiap-tiap ujian itu Allah Ta'ala bagi markah. Markah tu pahala tu lah. Lagi banyak markah, lagi tinggi Allah Ta'ala nak angkat. Apa maksud lagi tinggi? Lagi dekat kedudukan dia dengan Rasulullah, dan lagi besar kemuliaan dia. Rumah dia lebih mewah di syurga, kenderaan dia lebih mewah di syurga, kehidupan dia lebih mewah di dalam syurga. Semua mewah ada di syurga? Semua mewah. Sama ke kemewahan tu? Tak sama. Tak sama. Sebab semalam ada orang baca 2 muka surat Quran. Dan semalam ada orang baca sejuzuk. Dan ada orang semalam Quran 1 muka surat pun tidak. Sama ke yang tak baca langsung dengan yang menghabiskan sejuzuk? Jawapan dia tak sama. Untuk yang terakhir pagi ini, sebelum saya soal jawab, kalau tak ada soal jawab, kita balik awal. Nah, kalau ada, tambah awak tu.
Tuan-tuan, saya nak kongsi ubat stres dengan tuan-tuan. Ubat stres. Ubat ni saya bagi ke orang ikut dos yang berbeza. Dan juga ubat yang berbeza. Macam-macam lah, macam-macam. Yang ni. Dan saya juga orang pi di tempat saya tu sampai orang gila pun ada. Yang sebelum tu tak gila, tapi tekanan hidup sampai gila. Dah sampai di sekolah pun dalam keadaan gila lah, baru gila. Ada yang baru 30% gila, ada yang 70% gila, ada yang dah 100% gila. Lambat mai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ubat-ubat ni tak sama tuan. Ada yang saya bagi, dia ni tak boleh. Dia ni boleh. Ada yang 2 bulan guna baru cukup, lepas tu dia tinggal ubat tu, gila balik. Ada yang seminggu guna elok dah. Sebab stres dia tu tak teruk sangat. Jadi saya senaraikan kepada tuan-tuan, tuan-tuan pandai-pandailah guna, tapi bahaya juga. Kalau takut terlebih dos ke apa kan. Ubat-ubat tu yang ni lah, amalan-amalan ni lah. Ada amalan tuan, satu. Saya bukan suruh amal semua serentak tau, pilih. Saya tak tahu yang mana yang sesuai untuk tuan-tuan. Cuma yang ni saya tak pernah kongsikan dalam dalam saya tak pernah kongsikan ubat ni. Ubat-ubat ni lah. Antara yang mujarab tuan-tuan, kalau terkena macam sihir apa semua tu. Yang tu banyak, zaman hari ni pun banyak sampai pecah belah keluarga sebagainya. Tuan-tuan amal baca surah Baqarah. Sehari 3 kali. Panjang Baqarah. Selama 3 hari. Siapa yang dah hafal macam saya, kami hafal. Tak sempat, sibuk. Kemarin saya 11 jam perjalanan. Saya bukan ke sini saja, macam-macam tempat. 11 jam. Letih. Saya nak buka Quran, nak baca letih. Saya pasang dan saya akan baca dengan hati saya. Boleh? Baca Quran dengan hati dapat pahala tak? Dapat. Zikir dengan hati? Dapat. Ingat, tu tajuk lain. Tu tajuk zikir. Zikir dengan hati kita sebut Subhanallah dalam hati. Sekarang kita sebut. Dapat pahala dengan hati. Baca Quran dengan dalam hati ada ni tak? Ada kesan tak? Ada. Cuma kalau tak hafal surah Baqarah, susah lah. Nak ikut macam mana dia tak hafal, dia jadi ikut sikit-sikit. Yang tu tak mujarab. No? Tuan-tuan baca surah Baqarah. Yang ni kalau yang berkait dengan yang tu. Tuan-tuan payah nak jumpa kan perawat Islam pula ni. Sekali jumpa 200 pula. Kan? Lepas tu yang perawat pun pandai juga. Minggu depan datang lagi lah 200.5. Kan? Macam mana ni ustaz? Jenuh lah kami. Dah lah nak jumpa sebulan 3 kali. Minta maaf, bukan semua perawat tau. Ni saya bukan menghina perawat ni. Minta maaf, ni takut ada 2-3 orang kan. Maksudnya begitulah. Kalau susah tuan-tuan, bahagian-bahagian sihir apa semua ni kan, tuan-tuan baca Baqarah, insya-Allah sangat mujarab. Benda ni ada hadis yang berkaitan dengan dipasang Baqarah dan Ali Imran di dalam rumah yang banyak gangguan. Pasang. Tak perlu beli speaker besar, pasang tak boleh nak tidur. Tuan-tuan buka ni, daripada duk buka lagu sehari 2 jam tu, buka pasang. Habislah data ustaz, semua saya nak kena ajak jenuh. Kan ada tube mic tu, download lah. Download, lepas tu pasang, dia tak guna data dah. Pasang lah, download Baqarah, download Ali Imran. Apa hukum guna data pejabat? Tu soalan lain pula. Tapi dia download ceramah agama untuk dengar balik lagi. Itu saya masuk tajuk lain. Tuan-tuan, ubat pertama untuk tuan-tuan guna. Ni ubat, saya bagi ubat. Tuan-tuan gunalah sendiri-sendiri. InsyaAllah sangat mujarab. Yang ni yang orang dah amal tau. Yang orang dah amal. 3 kali Baqarah, 3 hari berturut-turut. Ustaz, pasal apa tak mujarab? Ada tak orang main kata tak mujarab? Ada. Soalan saya simple je. Subuh semayang tak? Tak. Ya, saya kata. Baqarah baca Ustaz 3 kali. Subuh tak semayang? Subuh tak semayang. Semayang tak, dia nak maksudnya memang takkan mujarab lah kalau dia tinggal benda-benda yang fardu tu. Hak wajib janganlah tinggal. Kita yang wajib tuan-tuan tiap hari semayang je. Puasa setahun sekali, Ramadan. Haji kalau mampu, zakat kalau ada duit. Tak ada duit nak kurang zakat apa? Kan? Solat je, jaga solat. Okey, kemudian yang tu satu. Dan satu lagi tuan-tuan, semua ubat ni penghalang utama dia ialah satu tinggal semayang, penghalang utama.
Yang kedua dimurkai suami. Yang ketiga dimurkai ibu ayah. Satu lagi yang praktikal, yang menghalang 88 jenis ubat ni ialah memutuskan silaturahim adik-beradik. Yang ni saya tengok cukup penghalang yang cukup besar ni. Bila orang mai kan, orang cerita, saya pun tanya-tanya, dia akan beritahu. Bergaduh dengan adik-beradik lama dah ustaz. 12 tahun dah tak berjumpa, tak ni. Berdendam. Yang tu penghalang utama ubat-ubat ni. Hati-hatilah 4 penghalang tu. Nombor 2 tentang ubat. Ubat kalau kita dalam keadaan orang kata tak jumpa jalan lah contoh. Apa jua masalah hidup. Ubat nombor 2, kalau orang lelaki-lelaki, semayang berjemaah 40 hari. Oh dia ustaz nak suruh jadi Tok Sami dah. Kan, nak buat macam mana ustaz? Semayang berjemaah 40 hari. Buat. Walaupun di sini. Boleh berjemaah tak di sini? Boleh. Boleh, tak ada alasan. Boleh. Orang perempuan semayang awal waktu. Kalau tak berjemaah, orang perempuan syarat dia hak tu awal waktu. 40 hari. 40 hari tu maksudnya sehari 5 waktu kali 40 200 tu. Kan? Tak tinggal langsung. Dia tak boleh walaupun satu waktu. Ubat kedua, ubat ketiga. Ni mujarab tuan-tuan dengan izin Allah. Kalau tak mujarab tu masalah tuan-tuan. Ada lah tu. Nombor 3 ubat tentang guna salah satu. Yasin 40 hari pagi dan petang. Surah Yasin. Tuan-tuan tahu yang ulama kita duk ajak malam Jumaat tu Yasin. Yang Wahabi duk sebut bid'ah lah, haram lah. Wahabi kerja haram je dia. No? Hati-hati lah dengan ajaran Wahabi ni. Ikut yang Ahlus Sunnah tuan-tuan. Ikut yang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang para ulama kita ajak. Senang. Kalau tuan-tuan tengok apa ni, ada satu grup ni kerja haram bid'ah ni. Yang tu Wahabi susah. Kan? Dia banyak tak berada di landasan. Minta maaf kalau ada Wahabi sini, saya minta maaf. Saya suka sebut jelas macam tu. Sebab nanti tuan-tuan akan dengar ni, ini bid'ah. Asy-Syahid Dr. Ramadan Al-Buti yang mati syahid dibom di dalam masjid ketika mengajar. Guru kami. Waktu saya belajar di Syria, dia Asy-Syahid. Dibom waktu mengajar. Dia adalah antara orang yang mengamalkan Yasin sehari 2 kali. Dia anak murid dia tuan-tuan, dia lecture di Universiti Jamiah Dimash tu dan beberapa lagi universiti lain. Selalunya anak murid dia ni yang ambil PhD lah. Dia profesor penuh. Bukan profesor madya, profesor penuh lah. Dia panggil dalam bahasa Arab Al-Ustaz Ad-Doktor. Profesor penuh tu. Yasin 40 hari pagi dan petang. Tuan-tuan niat waktu baca Yasin, tuan-tuan niat. Masalah tu lah. Niat masalah tu kan. Sagi niat ni pula, tuan-tuan niat bagilah perniagaan dia rugi. Dia 40 hari baca Yasin. Lagi perniagaan orang rugi. Tu tak jadi tuan-tuan. Tu syarat dia tak boleh untuk kejahatan, untuk benda buruk untuk orang lain tak boleh niat tu. Nombor 4 tuan-tuan ubat dia ni yang dipraktikkan, selawat 1000 kali selama 40 hari. Jenuh ustaz? Tak jenuh lah. Tanya dulu selawat macam mana. Nah, dia macam-macam. Muril, mubin lah, tafridiyah. Senang je. Allahumma salli ala Muhammad. Ringkasnya. Allahumma salli ala Muhammad. Seminit boleh berapa tuan-tuan? Allahu Akbar. Buat tuan-tuan. Buat selawat kan? Ha? Ubat-ubat ni dia 8. Saya sebut 4. Pilih buat satu-satu sampai jumpa yang mujarab. Kalau buat 88 tak mujarab, ada masalah besar di antara kita dengan Allah. Tuan-tuan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah tak pernah tolak doa seorang mukmin. Kalau Tuhan tak bagi tuan-tuan buat ni sampai 88 tuan-tuan buat, ada masalah besar hubungan tuan-tuan dengan Allah, mesti besar. Sama ada tuan-tuan dengan mak ayah, ibu tak redha, ibu dia berasa dalam hati dia, ataupun ayah dia berasa dalam hati dia rasa. Kecuali kita dah minta maaf tapi mak ayah tak ampun. Kan, kita dah minta maaf ustaz, saya dah taubat, saya dah cuba minta maaf dengan cara yang paling hikmah tapi depa tak ni. Itu bukan salah kita.
Okey, tuan-tuan sekalian, 1000 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Pendek aja. 15 minit aja. Ataupun 20 minit 1000 tu. Kejap je sebenarnya, tapi kita tak buat. Nombor 5 ubat dia tuan-tuan, sedekah kepada mak dan ayah. Saya pernah jumpa satu hamba Allah gaji 8,000. Saya tanya dia, berapa bagi kepada mak dan ayah? Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? 10 sen pun dia tak mampu, Ustaz. Saya pun takat ni, dia tunjuk. Saya kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan duit kamu tak cukup, Allah tak berkat sesin pun duit kamu. Ni hamba hidup sekarang ni. Engineer KL lah 8,000. Memanglah tak mewah sangat, tapi takkan RM100 tak boleh suar dekat mak ayah. Orang, tuan-tuan, sedekah yang paling tinggi dalam dunia ni ialah sedekah kepada kaum kerabat. Tuan-tuan tak duduk sibuk Palestin, tuan-tuan tak duduk sibuk nak masuk korban. Kalau apa nama ni, tahun tu RM100 pun tak pernah bagi kat mak ayah. Dia duk sibuk korban Palestin. Ni dia punya duk impun duit sebulan 100, duk bagi 100, esok cukup seekor kambing. Mak ayah tak pernah bagi. Rugi. Sedekah kat mak ayah. Tuan-tuan, bukan sedekah lah yang tu, mak ayah. Nombor 6 punya ubat, istighfar. Dia istighfar ni kan, kalau kita kata selawat tu dia macam nuklear, istighfar dia bawah sikit je. Bom macam bom nuklear tu, dia punya power dia. Istighfar sangat power. Seorang ulama salaf zaman dulu, saya tak ingat lah, sama ada Hasan Al-Basri ataupun Ibrahim An-Nakhai. Dua-dua ni imam mujtahid. Kedua-dua nama ni, buah nama anak tuan, Hasan Basri ataupun Ibrahim Nakhai. Imam mujtahid. Depa ni salafus salih, tabi'in, ulama tabi'in. Lepas sahabat, zaman depa ni. Sangat hebat. Depa ni semua ni guru-guru yang kita duk dengar, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ni guru-guru atas lagi. Lagi power. Ni Ibrahim Nakhai, Hasan Basri semua ni. Orang mai tanya, Tuan Imam, anak saya sakit. Tuan Imam tu kata apa? Banyakkan istighfar. Tuan Imam, perniagaan saya rugi. Tuan Imam tu kata banyakkan istighfar. Datang orang lain, Tuan Imam, saya tak dapat anak sudah 13 tahun. Tuan Imam tu kata banyakkan istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam Quran disebutkan yursilis samaa alaikum midrara. Fungsi istighfar ni dia macam selawat. Dia macam ubat yang kita ambil, ubat tu untuk pelbagai. Miskin, ketenangan hati, istighfar. Tuan-tuan kalau tak selawat tak jadi, kalau lah. Tuan-tuan istighfar. Ada orang tuan-tuan selawat tak jadi, tapi bila dia istighfar, bila dia kata ya Allah ampunkan aku. Istighfar macam mana Ustaz? Astaghfirullah. Susahnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 5 saat 5. Astaghfirullah, astaghfirullah. Beli tasbih, letak dalam poket. Jangan gantung dalam kereta. Sekejap lagi dia gantung 3 tahun. Macam tu tasbih. Bangla tanya, ni mau lap kah? Bangla kereta tu tanya kan, ni mau lap kah? Sudah berabuk. 3 tahun tak sentuh berabuk. Jangan cangkut dalam kereta. Buah dalam poket, buah dalam beg duit. Kalau mati orang tengok dalam beg duit kita ada tasbih. Kan? 1000. Nombor 7 tuan-tuan, ubat dia. Sebenarnya yang nombor 7 ni antara ubat yang terawal sebenarnya. Taubat. Kalau kita ada buat satu-satu tu, kita tahu dosa. Semua orang tahu. Saya nak tanya tuan-tuan, kita tahu tak orang tu, orang jahat dengan orang baik ni, kita, orang yang jahat betul-betul ni kan, boleh tahu ni memang jahat ni. Tuan-tuan, taubat. Yang ni sebenarnya antara ubat yang awal. Taubat bermaksud meninggalkan dosa besar. Tak payah cerita lah, panjang kan. Banyak cerita apa? Cerita tentang orang bertaubat ni, banyak. Pagi tadi semalam saya dapat mesej kritikal seorang hafiz Quran. Kanser paru-paru.
Hafiz Quran tu bukanlah tidak dikenali, sangat dikenali. Dia dulu mak rempit, dadah, sekolah menengah dulu. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan dapat hidayah. Dia main mengaji kat saya. Alhamdulillah, mengaji Quran apa semua. Habis SPM, dia masuk Universiti Islam, ada pelajar terbaik jurusan Quran. Wakil universiti. Allah Ta'ala uji dia. Kanser. Saya pergi ziarah dia tahun lepas. Saya bukan wali. Saya pergi ziarah dia, Allah Ta'ala ilham. Saya kata kat dia, Fulan. Saya panggil nama dia, adalah. Saya kata, ni Tuhan bagi kanser. Lepas ni Allah Ta'ala akan bagi sihat. Kemudian kamu akan sakit. Dan kemudian inilah kan, dia kena kanser tahun lepas. Kemudian dia sihat walafiat. Dia pergi kelas sambung master, second degree master. Anak dah dapat anak dah, sebelum sakit dapat anak pun tengok gambar dia semua sihat. Ni dia kritikal sekarang ni. Orang ikatkan tangan dia semua dah kritikal. Kisah orang bertaubat. Kisah orang bertaubat. Banyak lagi kisah lain dalam kehidupan saya bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Taubat. Bila satu orang dia isytihar taubat, tuan-tuan, bukan dalam masjid. Dia duduk dalam kereta aja. Astaghfirullah, dia isytihar taubat, waktu tu Tuhan ubah. Ketenangan lah. Dan terakhir, ubat yang terakhir, tuan-tuan, ubat stres yang terakhir yang saya nak bagi kat tuan-tuan ni. Pilih salah satu, buat semua ke pun boleh. Buat semua. Ubat terakhir ialah 2 rakaat solat. Yang ni yang paling best sekali dalam hidup saya. Ini antara ubat yang sering saya gunakan. Bila dia mai sampai menggeletar tubuh badan, tuan-tuan, bila ujian, Allah Ta'ala uji, menggeletar tubuh badan, saya akan solat. Solat tu menggeletar lagi. Habis 2 rakaat, bangun lagi. Habis 2 rakaat, bangun lagi. Habis 2 rakaat, bangun sampai tenang. Lepas tu habis. Lepas tu Tuhan buka jalan lah. Solat antara ibadat yang menjadi wasilah yang menghantar seseorang itu sebagai pengangkutan yang paling laju dia dengan Allah Ta'ala melalui solat. Kadang doa kita Tuhan tak makbul. Kadang doa kita Allah tak makbul. Tapi solat Tuhan makbul. Dia macam tu. Kadang seseorang itu, dia, kecuali lah orang tu dia mulut dia masin, dia berdoa sekali je. Ada seorang bila dia doa Tuhan tak makbul, tapi bila dia ambil semayang, dia semayang kuat. Semayang tu angkat dia. Kadang tak cukup 2, 4, dia kena tambah jadi 6. Dia nak buat solat apa ustaz? Buat solat tasbih. Buat solat tasbih. Kalau tanya saya lah, dia sebenarnya buat solat apa pun tak apa. Solat tahiyatul masjid pun boleh, duha pun boleh. Contoh kita jadi ni kan, kita jadi buntu. Masalah kan? Masalah macam-macam lah masalah hidup ni. Kita macam tu lah. Solat antara wasilah yang paling pantas membawa kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin nak minta sikit je lah untuk lain kali. Lain kali. Apabila Ustaz membacakan dalil, minta Ustaz sebut surah apa dan ayat berapa. Sebab macam saya lah, susah untuk mencari. Nak rujuk. Ya. Saya juga dapat tadi surah Al-Mulk ayat 2. Ya. Allah menghidupkan. Dan Allah membalas jasa. Saya search, dapat jugalah surah Yasin ayat 12. Dan yang terakhir tadi istighfar. Yang saya dapat surah Nuh ayat 10 hingga 12. So saya harap untuk lain kali bila Ustaz sebut surah, minta tolong sebutkan nama surah dan ayat berapa. Sekian, terima kasih Ustaz. Baik. Ada soalan lain tuan? Berkenaan dengan tajuk Ustaz, apa tadi? Kita punya ujian. Jadi kadang-kadang kita hidup, Ustaz cakap ni macam setiap tu ujian. Jadi kita cari kesalahan kita kenapa ujian tu berlaku. Satu elok begitu. Sebab nanti bila kita selalu macam tu,
kita rasa diri kita rasa bersalah saja. Jadi adakah begitu cara penghidupan ini? Ada dua keadaan. Ada orang diuji itu sebagai kafarah untuk memadamkan dosa dia yang telah lalu, yang dia buat, dan untuk dia kembali kepada Allah. Untuk dia tinggalkan dosa tu, dia bertaubat kembali kepada Allah. Maka ketika itu seseorang itu elok untuk dia bermuhasabah. Kan? Apa salah aku buat ni? Kan? Oh, dia jumpa ada kesalahan yang dia buat. Selalunya bila seseorang itu melazimi dosa besar, Allah akan uji. Allah akan uji. Tapi kadang-kala solat 5 waktu cukup. Hubungan dengan mak ayah elok, ahli keluarga elok, kawan-kawan pun kita tak ada hutang, tak ada ambil hak orang. Anak-anak bagi nafkah, dekat isteri pun kita bagi nafkah. Buat salah apa ni? Ini yang kedua saya nak sebut. Ujian yang kedua ni sama macam yang Allah bagi dekat Nabi dan Rasul. Dia bukan untuk kafarah. Dia untuk meningkatkan kedudukan kita. Kita duk cari. Hutang orang sengaja nak bayar pun tak ada. Dia banyak benda tau. Zakat. Ada tak kita sengaja tak bayar zakat? Tu semua tu nak kena cari tu. Ada tak zakat? Oh, zakat emas lupa. Duk bayar zakat nu saja. Zakat emas setahun 700 tak pernah bayar. 8 tahun, 9 tahun dah. Dia jumpa. Ada orang bila dia cari, tak tahulah ustaz, dia pergi jumpa mana-mana ustaz-ustazah kan, tak nampak. Bukan semua ujian adalah disebabkan dosa kita. Ada ujian yang seperti diberikan kepada para rasul dan nabi. Bukan sebab dosa yang nabi buat, bukan sebab dosa yang rasul buat. Kita pun kadang begitu, kan? Kadang begitu, kita cari tak jumpa. Hak besar ni kita tak jumpa. Apa dosa besar yang aku duk buat ni? Tak ada dah. Memang kita tinggal, alhamdulillah. Tinggal dosa-dosa besar tu kita tinggal. Semayang pun jaga sehari dah 5 waktu. Kecuali zuhur dengan asar di ni tempat kerja. Yang tu untuk meningkatkan kedudukan kita. Di sisi orang nak naikkan lagi kedudukan kita, naikkan lagi kedudukan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Ya. Yang pertama sebenarnya tadi saya tertarik nak dengar tentang ujian bagi wanita tadi. Ya. Mungkin masa kita kan. Tajuk. Saya just nak tanya sikit saja. Kita selalu dengar, saya tak pasti lain ke hadis ke atau kata-kata. Dia kata kalau orang perempuan tu orang yang baik, insya-Allah dia dapat suami yang baik. Tapi kadang-kadang kita tengok ada orang tu kita nampak perempuan tu baik. Tapi suami dia tu macam kurang sikit. So macam mana kita nak kita nak ada jawapan. Okay. Masya-Allah. Yang kedua, tadi Ustaz kata mengapa doa kita tak menjarakkan yang buat stres tu semua. Saya tertarik satu, Ustaz just cakap dimurkai suami, kita riwayat tak dekat. Betul? Sama ada mungkin. Okay. So kalau kita suami lah, kalau isteri murka terbalik juga ke? Okey, baik. Saya jawab, insya-Allah saya cuba jawab. Ringkas lah. Yang pertama tadi berkaitan dengan at-tayyibuna lit-tayyibat. Ayat Quran. Saya tak tahu surah apa. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Sunnatullah alam ini apabila si suami itu baik, Allah akan mengurniakan isteri yang baik. Itu sunnatullah. Dan terkadang Allah keluarkan kaedah itu, Allah bagi ujian. Suami baik, isteri pula nakal. Kadang-kala isteri baik, suami nakal. Itu keluar daripada kaedah umum tadi. Kaedah umum yang berlaku dalam alam ni, yang kita nampak, kebanyakan yang saya sendiri nampak dengan permasalahan masyarakat yang banyak sampai at-tayyibuna lit-tayyibat. Suami yang baik, isteri yang baik. Alhamdulillah, macam itulah yang kita nampak. Bila Allah nak uji, dia keluar dari kaedah umum itu. Ada tak berlaku? Akan berlaku.
Antara ujian yang paling besar sekali yang tak dapat at-tayyibun dan at-tayyibat siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ni bagi wanita-wanita yang dapat ni kan, pasangan yang ataupun lelaki. Tak tahu Ustaz, saya rasa saya baik dah. Ni lah macam tu lah contoh Ataupun perempuan, tak tahu Ustaz, saya rasa saya ni, saya cek dah semua Ustaz. Dengan ayah, dengan mak ayah, dengan suami, dengan anak-anak di tempat kerja, saya rasa saya baik dah. Kenapa suami saya ni tak apa nak bagus Ustaz? Kan? Jawapan saya mudah, alhamdulillah, memang ada contoh tu memang ada, iaitu di kalangan Rasul sendiri. Rasul ni cukup baik. Tuan-tuan, Nabi Nuh ni ulul azmi. Tuan-tuan, kalau jumpa orang baik pun, kita nak berpisah dengan dia pun kita sedih. Kan? Tak pernah sakitkan hati orang, tak berkira duit ringgit dia. Seronoknya kawan dengan kamu, orang baik. Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah, termasuk isterinya 1000 tahun. Akhirnya jadi apa? Akhirnya isteri dia tak ikut dia. Ada lagi Ustaz, Rasul yang dapat isteri yang tak baik. Saya boleh sebut lagi 2. Semua tu tajuk ceramah. Antaranya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut mendapat isteri yang tidak solehah. Nabi Lut dia siapa? Rasul. Baik tak? Oh, itu saya tanya. Dapat ada at-tayyibun dan at-tayyibat, Allah uji dia keluar daripada kaedah umum tu. Nabi Lut alaihissalam, waktu yang homoseks, yang malaikat turun 3 orang yang semua kacak. Malaikat ni bila dia bertukar jadi lelaki, dia akan jadi lelaki yang paling tampan. Kacak lah. Yang paling sadu, yang paling semua lah. Bila masuk rumah Nabi Lut, isteri dia yang pergi beritahu kat orang. Isteri dia keluar beritahu ni, di rumah ada handsome. Ramai, buat-buat tu ramai. Kepung rumah Nabi ni, subhanallah. Nabi Rasul ketiga yang Allah uji dapat isteri tak baik, Nabi Zakaria. Di akhir hayat baru isteri dia berubah. Lebih 60 tahun Nabi Zakaria mendapat isteri yang tak baik. 60 tahun. Maki hamun, tak buat, dah masak pun malas, kemas rumah tidak, mulut pula tak elok. Orang lelaki Nabi Zakaria. Akhir hayat waktu nak dapat Nabi Yahya. Anak Zakaria dapat Nabi Yahya. Sebelum dapat Nabi Yahya, isteri dia bertaubat dan berubah. Ending waktu tu dah beruban dah dua orang. Dah pencen dah berapa puluh tahun dah waktu tu. Nabi Zakaria pun dah umur 80 waktu tu. Tapi dapat anak juga, tu antara mukjizat lah. Dah walaupun dah pencen, dah menopause isteri tu. Soalan kedua tadi apa? Tadi apa dia soalan kedua? Kalau ni okey, dapat. Kalau isteri pula tak redha. Tu dia. Saya tak redha abang. Tentu balik pula kan. Macam ni. Satu, kunci orang lelaki ada kat orang perempuan. Kunci orang perempuan untuk masuk syurga ada kat orang lelaki-lelaki. Kunci orang lelaki-lelaki nak masuk syurga, kalau kita kata tak adil lah, kunci syurga orang lelaki-lelaki ada kat ibu, ada kat orang perempuan. Tak boleh buat apa yang tu. Kata walaupun mak dia jahat Ustaz, walaupun mak dia jahat. Walaupun mak dia seekor khinzir Ustaz, walaupun mak dia seekor khinzir. Yang tu peraturan alam. Ada kat orang perempuan, ada pada ibu. Tak boleh buat apa. Yang tu Allah Ta'ala tentukan. Dan patut tak benda tu? Memang patut lah. Orang perempuan pula kunci syurga ada dengan siapa? Dengan lelaki-lelaki, dengan suami. Kalau suami tu jahat Ustaz, walaupun dia jahat. Tapi kalau sampai dia mencederakan tubuh badan Ustaz, boleh tak minta cerai? Boleh. Sekejap lagi Ustaz suruh abang ceraikan saya. Ustaz Wadi baru tadi ceramah. Sampai satu lagi surat pula. Saya kata kat ceramah mana pula ni? Yang ni dari segi hukum fiqah. Kalau suami sampai menyakitkan badan, kalau suami benda-benda yang boleh untuk kan. Tapi yang terbaik yang terbaik macam Sayyidatuna Asyah tadilah. Sayyidatuna Asyah tidak memohon cerai sehingga akhir hayat dia, sampai dia dibunuh oleh suami dia. Sebab tu dia layak jadi penghulu hati tu. Memang layaklah. Sejahat-jahat suami, sebaik-baik isteri. No?
Jadi isteri dia tiada kuasa saya murka abang. Oh abang tu tak, dia tak dapat yang tu. Tapi kalau ibu sebut kat anak, aku murka kamu. Habis anak. Suami sebut kat isteri dia, aku murka kamu. Itu kena jaga. Yang itulah alam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang dikatakan isteri durhaka tu macam mana? Yang durhaka tu macam dia melawan ke suami dia kata. Yang tu tajuk ceramah bulan depan. Kategori macam mana yang durhaka? Orang lelaki ni kan. Tu hati ke hati tu. Jadi pengalaman saya menguruskan keluarga-keluarga ni. Saya tengok orang lelaki yang normal lah, yang normal, yang kebanyakan ni bukan yang abnormal. Abnormal ni tak, kita masak panas pun dia tepis pinggan. Yang tu abnormal tu, yang tu sepatutnya sabang lah kan. Ni lelaki yang normal, yang kebanyakan ni, kalau isteri tu tak menyakitkan hati dia, satu dengan perkataan, dan tidak tunjuk ego di depan suami dia, kan? Laki ego biasalah, dia yang kuat, dia yang buat keputusan, dia perempuan ni kalau tidak menyakitkan hati dia dan tak tunjuk ego ni. Dan yang ketiga, isteri itu dia menguruskan rumah tangga dan si suami itu. Rumah dalam keadaan baik, makan minum dan tempat tidur suami itu dengan baik, hubungan tu dengan isteri itu dengan baik, maka selalunya suami normal ni dia takkan tengok ada perempuan lain, dan dia takkan banyak buat perangai. Yang ni praktikal tau, praktikal. Saya jumpa daripada sekaya-kaya lelaki sampailah banyak kes lah saya kaji kan, Kalau wanita boleh jaga yang tu, makan minum, rumah, persekitaran rumah kan bersih, lepas tu hubungan kelamin tu dengan baik, kemudian tidak menyakitkan hati dia dengan apa-apalah, seperti benda kecil tapi dia syarah setengah jam. Tak berhenti, suami kata cukup, dia sambung. Tak apa, faham lah. Awak tadi cakap dah dia tu. Dia tambah, yang tu dia bagi lagi, dia bagi panah. Yang tu yang suami tak boleh tahan tu, yang tu lah sikit kot kan. Tapi yang tu sikit pun tu Wallahu a'lam, saya tak janji lah tu. Okey, yang tu saja.